Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pemuka bicara. Tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya iaitu Muhammad Syafiq bin Mazli, berasal daripada Berseri Perlis. Dan saya ialah pelajar kelas Bahasa Melayu 1 di PSMP ambilan Jun 2003-2028. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Puan Suhaini binti Rajab kerana telah memberikan saya peluang untuk menghasilkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya yang telah banyak membantu saya dalam menghasilkan video kreatif ini. Topik video kita pada kali ini seperti yang kamu sedang lihat di bawah, iaitu berkenaan isu dan juga halangan dalam keterampilan berbahasa. Kita telusuri topik ini dengan mengenali komunikasi itu sendiri. Pertama sekali, menurut Haslinah Halim tahun 2018, ramai beranggapan bahawa komunikasi merupakan sesuatu yang mudah dilakukan. Tetapi, proses berkomunikasi ini amat sukar. Hal ini kerana proses berkomunikasi ini memerlukan satu respon dan juga tindak balas antara penghantar dan juga penerima. Keterampilan berbahasa ini merupakan satu aspek yang dititik beratkan dan penting untuk digunakan pakai dan diaplikasikan sekiranya seseorang tersebut ingin berkomunikasi dengan baik dan juga lancar. Risiko apabila kita hadapi satu tahap penguasaan yang lemah terhadap kesihatan berbahasa, seseorang itu tidaklah begitu baik dalam berbahasa, maka akan bangkitlah pelbagai isu dan juga masalah yang akan dihadapi oleh seseorang tersebut dalam keterampilan berbahasa. Dalam dunia yang dilingkari sains dan juga teknologi ini, kerancuan bahasa dalam media sosial semakin berleluasa. Kewujudan kerancuan bahasa dalam media sosial, terutamanya dalam kalangan remaja, telah banyak menimbulkan satu polemik tentang penggunaan bahasa Melayu dengan betul. Antara kerancuan bahasa yang sering kita lihat dalam media sosial seperti penggunaan bahasa rojak, penggunaan dialek, bahasa Selangor, penggunaan singkatan, ejaan yang salah dan sebagainya. Seterusnya, kerancuan bahasa ini juga dari aspek sebutan, ejaan, kosakata, istilah dan laras bahasa. Pengaruh ini seringkali digunakan dalam media sosial seperti di Facebook, di Twitter dan juga di WhatsApp. Mari kita lihat pada topik utama iaitu bahasa. Bahasa yang sudah diterapkan oleh masyarakat Melayu yang sudah lama digunakan, iaitu penggunaan bahasa rojak. Bahasa rojak ini sudah sebati dalam komunikasi masyarakat kita pada masa kini. Kita pergi mana-mana pun, kita dapat mendengar orang lain itu menggunakan bahasa rojak. Bahasa rojak boleh diringkaskan sebagai bahasa campuran atau antara satu bahasa atau lebih dan gaya bahasa yang dapat dinilai daripada dua sudut pandang. Penggunaannya dapat memberikan satu impak yang besar kepada negara jika kita tidak membendung dan kawal. Malahan, bahasa rojak ini juga sudah dididik sejak kecil lagi. Jika kita membendung perkara ini, bahasa dan pendidikan negara kita akan tercemar dengan tabiat buruk yang dilakukan oleh komuniti masyarakat kita sendiri. Contoh, penggunaan kata you nak pergi mana. Penggunaan bahasa yang betul iaitu awak hendak pergi ke mana. Dan bahasa rojak ini secara meluas dapat mengurangkan penghargaan kepada bahasa itu sendiri, terutamanya pada pilihan kata dan juga ungkapan. Sebahagian pengguna bahasa rojak ini amat berbangga dengan berselang-seling menggunakan kata dan juga ungkapan dalam bahasa sendiri dan bahasa asing. Oleh hal yang demikian, penggunaan bahasa rojak tidak perlu untuk digunakan secara meluas bila-bila lagi dalam acara rasmi kerana dia tidak mencerminkan kegiatan diri seseorang dalam berbahasa. Negara kita kaya dengan berbagai dialek seperti dialek Kelantan, dialek Kedah dan Johor sebagainya. Saya sendiri berasal daripada Perlis dan saya sering menggunakan bahasa dialek utara, iaitu contohnya hang nak pergi mana ataupun pimai-pimai tang tu juga. Penggunaan dialek dalam media sosial ini dapat menimbulkan ketidaksalahfahaman bahasa bagi setengah orang. Pengaruh dialek dapat memberikan kesan kepada gaya kita berkomunikasi malahan dalam penulisan. Penggunaan dialek yang berbeza-beza akan menimbulkan isu jika seseorang itu tidak faham atau menyalah tafsirkan makna perkataan tersebut. Sebagai contoh, kita lihat pada mesej yang terdapat di aplikasi WhatsApp. Pencarian endek bermula. Sesetengah orang akan menyalah tafsirkan makna dan juga tidak faham tentang perkataan endek itu sendiri. Endek itu dalam dialek Johor bermaksud teman wanita. Bahasa Selangor merupakan satu ungkapan yang tidak tergolong dalam bahasa baku. Bahasa ini juga merujuk sebagai bahasa perbualan atau kolokial bagi orang awam. Ia juga sering tidak dianggap sebagai standard dalam dialek atau bahasa.
Perkataan selanga itu sering dijumpai dalam kosakata dan merujuk kepada perkara yang dianggap tabu. Kebanyakan selanga setelah dikaji sebenarnya berfungsi sebagai ejekan dan juga hinaan sebenarnya. Bahasa ini juga telah diracuni daripada berbagai lapisan masyarakat, tidak kira tua dan juga muda. Apa itu budaya? Menurut Suwardi Endrawasa tahun 2006, istilah budaya berasal daripada bahasa Latin iaitu colere yang dimaksudkan kehidupan manusia yang sentiasa memelihara dan melakukan pelbagai tindakan. Komunikasi silang budaya ini amatlah penting agar memudahkan kita untuk berkomunikasi dan bergaul dengan orang lain yang berbeza bangsa dan juga budaya. Dari masyarakat pada masa kini sudah melupakan bahasa ibunanya sendiri, bagai kacang melupakan kulit. Masyarakat kini lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu yang sudah lama digunakan suatu ketika dahulu. Budaya mengagungkan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dalam pertuturan seharian mereka. Mereka tidak menghiraukan jika bahasa Melayu itu sudah lapuk. Mereka juga menganggap bahawa bahasa Melayu ini sudah bahasa yang berkelas rendah dan juga tidak relevan untuk digunakan pada masa kini. Itu ajaran ibu bapa juga kita tengok memainkan peranan dalam kepada anak-anak untuk mempelajari peribahasa ibunda. Jika bahasa yang diterapkan sejak kecil ialah bahasa Inggeris, maka identiti bahasa Melayu akan punah dan tidak digunakan dalam pertuturan seharian. Sebagai contoh, kita lihat pada zaman sekarang iaitu anak-anak artis Malaysia yang telah diajarkan menggunakan bahasa Inggeris penuhnya, walaupun ibu bapa mereka sendiri merupakan kaum Melayu. Isu yang terakhir iaitu pengaruh luar. Pengaruh luar atau kita kecilkan skop iaitu di media sosial sebenarnya. Media sosial merupakan satu medium bagi menyampaikan atau meluahkan sesuatu perasaan kepada masyarakat. Masyarakat pada masa kini lebih gemar menggunakan aplikasi di media sosial seperti di Facebook, di TikTok dan juga di Twitter bagi menyuarakan satu pendapat dan juga mengenai sesuatu isu. Tetapi kita dapat lihat bahawa masyarakat pada masa kini menggunakan media sosial sebagai tempat untuk melepaskan emosi mereka dengan berkata-kata kasar dan juga menggunakan bahasa pasar. Kita dapat lihat bahawa identiti sebagai penutur jati bahasa Melayu akan hilang daripada diri itu sendiri. Masyarakat kini iaitu masyarakat yang sering mengikuti budaya luar dari berbagai media seperti muzik, media sosial, filem dan juga sebagainya. Remaja ingin mengikuti trend yang sedang berlaku pada masa itu. Sebagai contoh, trend menari atau trend mengikut satu perkara yang sangat buruk kepada diri kita. Perkara ini sekaligus dapat menyebabkan runtuhnya nilai-nilai murni dalam sesebuah masyarakat Melayu. Kesopanan dalam pertuturan akan rendah kerana terpengaruh dengan lirik lagu itu sendiri yang mengandungi unsur syaurutan atau sebagainya, seperti dalam lagu Need to Know dan juga Into Your Arm. Oleh itu, masyarakat kita kini sedikit demi sedikit hilang identiti sebagai bangsa Melayu kerana amat mengikuti budaya-budaya barat, kerana takut dipeli oleh orang lain iaitu tidak mengikuti trend. Mari kita beralih kepada halangan dalam keterampilan bahasa. Tiada isu dengan tanpa masalah itu sendiri. Terdapat 6 halangan yang terhasil iaitu pertama, maklum balas, halangan komunikasi salah, penyampaian menerusi saluran kedua, halangan gangguan saraf penerima, gangguan emosi dan juga gangguan luar. Bercakap berkenaan maklum balas. Apa itu maklum balas? Maklum balas merupakan satu respon penerima kepada penghantar bagi menyampaikan satu mesej dan bagaimana mesej itu diterima. Halangan yang terjadi jika komunikasi tersebut dari segi maklum balas sekiranya penerima itu tidak bertindak balas setelah penyampai memberikan maklumat. Itu penerima juga tidak memahami satu soalan yang telah ditanyakan. Contohnya, apabila seseorang rakan anda mengumumkan soalan berkenaan topik yang anda sudah pelajari, tetapi anda tidak dapat menjawabnya, terhalangnya komunikasi dan terganggunya keterampilan berbahasa itu akibat daripada ketiadaan maklum balas oleh penerima. Seterusnya, kita masuk kepada halangan komunikasi salah. Contoh komunikasi salah seperti syarahan ataupun taklimat. Komunikasi ini tidak menunjukkan respon dan maklum balas daripada penerimanya. Fungsi sebenarnya komunikasi salah ini ialah penyampai ataupun pengirim memberikan huraian, penjelasan ataupun penerangan kepada pendengar. Komunikasi ini terhalang apabila pengirim tersebut tidak menerima apa-apa respon daripada penerimanya. Contohnya, seorang pembidato yang sedang berpidato di atas pentas, tapi pembidato itu sahaja yang berkomunikasi dan tidak memerlukan dan sebarang respon daripada pendengar. Ataupun seorang penceramah yang melakukan ceramah tentang bahayanya merokok kepada murid-murid. Perkara ini melibatkan komunikasi salah dan penyampai hanya bertindak untuk menyampaikan maklumat tentang topik kepada murid-murid.
Hal yang demikian, komunikasi salah berlaku kerana tiada respon daripada murid menyebabkan komunikasi itu tidak berjalan dengan lancar. Tiga, iaitu penyampaian menerusi saluran kedua. Komunikasi menerusi saluran kedua mengakibatkan satu mesej tidak dapat disampaikan dengan jelas serta tidak dapat mengikut seperti yang dimahukan oleh pengirim. Ada kalanya penyampai mesej itu sendiri sengaja menokok tambah satu mesej yang mahu disampaikan oleh pengirim. Ini dapat mengakibatkan terdapat kesalahfahaman dan komunikasi yang ingin disampaikan tidak berkesan. Ini juga mengakibatkan komunikasi itu terhalang dan sukar. Sebagai contoh yang dapat saya beri iaitu penyampaian mesej melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan keseluruhan perkataan dengan huruf besar menyebabkan penerima memikirkan bahawa penyampai itu menyampaikan mesej dengan nada yang marah atau emosi yang tidak stabil. Oleh itu, jelaslah bahawa komunikasi yang dilakukan menerusi saluran kedua merupakan salah satu faktor komunikasi itu terhalang. Keempat, halangan kepada sesuatu komunikasi ialah gangguan emosi. Ini dikatakan dengan kerana penerima akan menerima mesej mengikut pada perasaannya, keperluan dan juga kehendaknya. Maksudnya, kita lihat pada waktu komunikasi tersebut, penerima menerima mesej itu dalam emosi tertekan dan membuatkan satu keputusan dengan cepat tentang maklumat yang disampaikan kerana mengikut pada perasaan ketika itu. Contohnya, seorang guru mengalami tekanan dan emosi yang seperti marah, kecewa dan juga sedih yang menyebabkan kesukaran kepada penyampaian mesej kepada pelajar-pelajar. Perasaan guru tersebut akan diganggu sewaktu guru tersebut sedang mengajar. Jika individu tersebut menerima mesej tersebut mengikut emosi pada ketika itu, maka pengirim tidak dapat memberikan satu respon selepas penerima mengajukan pendapatnya. Seterusnya, membawa emosi semasa berkomunikasi itu tidaklah bagus dan dilakukan kerana menghalang individu tersebut untuk menghasilkan komunikasi yang lancar dan juga berkesan. Kelima, iaitu gangguan luar. Faktor luar penerima yang menyebabkan terdapat kesukaran semasa proses komunikasi itu dijalankan. Gangguan ini wujud dalam komunikasi seperti gangguan daripada bunyi yang bising, sekitaran yang bau daripada satu kawasan, suasana yang panas dan juga tidak selesa. Tafsirnya, bunyi bising yang dilakukan oleh orang yang sedang memotong pokok. Bunyi bising ini menyebabkan penerima tidak dapat mendengar dan menerima mesej itu dengan baik. Selain itu, penerima juga membuatkan satu andaian sendiri berkenaan satu mesej yang telah ditujukan. Apabila penerima sudah membuat satu andaian sendiri, berkemungkinan salah faham akan berlaku kerana penerima sudah membuat satu tafsiran mesej tersebut dengan salah. Oleh hanya demikian, komunikasi yang berlaku secara berkesan dan lancar jika tidak berlaku gangguan daripada luar yang menghalang satu komunikasi itu berjalan. Terakhir sekali, gangguan pada saraf penerima. Saraf ini merupakan satu sistem yang kompleks yang berperanan untuk mengawal dan juga mengkoordinasikan segala tubuh. Saraf berfungsi sebagai menghantar segala maklumat ke seluruh tubuh badan. Sekarang akan dihadapi bila terdapat masalah neuron dalam otak, maka individu tersebut sukar untuk menerima satu maklumat. Saraf penerima juga mempunyai masalah pada saraf pendengaran. Sebagai contoh, di gegadan telinga, penerima itu pecah dan pekak dan mempunyai gangguan bunyi pada saraf pendengaran yang menyebabkan komunikasi tidak dapat dilakukan secara lancar dan menjejaskan satu beberapa informasi yang penting dilakukan dan mengakibatkan informasi tersebut tidak dapat diterima dengan tepat. Saya juga dapat membuat satu kajian, iaitu cara untuk berkomunikasi dengan orang yang mempunyai masalah pendengaran, iaitu kita pastikan kadar bunyi bising dalam sekitaran adalah rendah. Contohnya, kita tutuplah bunyi macam radio ataupun televisyen ketika berbual dengan mereka. So, bila kita berhadapan dengan mereka, kita hendaklah berkomunikasi dengan membentuk kontak mata dan juga fokus kepada mereka. Kita perlulah bercakap dengan jelas, yakni bercakap dengan suara yang lantang dengan kelajuan pertuturan yang perlahan supaya pendengar dapat menangkap mesej yang disampaikan. Antara langkah yang boleh dilakukan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi iaitu pertama, daripada pihak kerajaan. Pihak kerajaan boleh berganding bahu dalam menangani masalah ini agar bahasa Melayu dapat dimartabatkan seperti zaman kegemilangan bahasa Melayu itu suatu ketika dahulu. Guru boleh juga memainkan peranan dalam mengajar anak murid-muridnya agar mereka lebih peka dalam eja yang disebutkan dan disebut dengan eja yang betul. Itu, pihak berkuasa juga sendiri boleh menjalankan tugasnya dengan menurunkan papan tanda yang lama dengan menggantikan dengan papan tanda yang baru yang punya eja yang baru dan juga menarik.
Golongan berpengaruh juga seperti pemimpin dan juga pelakon yang terkenal boleh mengelakkan bahasa rojak dan bahasa kasar di semua platform media sosial agar netizen yang menonton dan juga melihatnya tidak mengikuti percakapan yang tidak betul itu. Keterbukaan juga yang sering dilakukan perlulah dilakukan, iaitu menawar diri untuk belajar daripada pengalaman berkomunikasi. Setelah itu, kita perlulah bekerjasama dalam kelompok untuk meningkatkan satu kemampuan kita semasa berkomunikasi. Kita sudah sampai di penghujung video. Secara keseluruhannya, terdapat pelbagai lagi halangan dan juga isu yang menghalang komunikasi berjalan dengan lancar. Suatu perkataan dan bahasa perlulah diteliti dengan baik agar pertuturan seharian kita tidak menyinggung perasaan orang lain dan tidak menimbulkan salah faham. Samping itu, penggunaan bahasa kasar perlulah dielakkan daripada pelbagai lapisan masyarakat kerana penggunaan bahasa kasar menghilangkan identiti seorang penutur bahasa Melayu yang kaya dengan budi bahasanya. Kita juga perlu berusaha memperluaskan kosakata dengan mendalami kosakata dan frasa untuk digunakan dalam daripada pelbagai konteks yang digunakan. Golongan perlulah mengambil cakna dan dalam isu berkenaan seperti keterampilan bahasa. Akhir kata daripada saya, kita sebagai bangsa Melayu yang penuh dengan budi bahasanya perlu dikekalkan dan digunakan sehingga ke anak cucu kita. Bahasa jiwa bangsa.